teruskan dengan pengajian kita pada hari ini, Pendidikan Islam tahun 4, bidang hadis, tajuk memuliakan tetamu. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan doa belajar dahulu. Sama-sama kita tadah tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Apa yang penting pada hari ini? Objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama, menyatakan maksud tetamu. Kedua, hukum memuliakan tetamu. Ketiga, hadis memuliakan tetamu. Keempat, cara melayani tetamu. Dan yang kelima, kepentingan memuliakan tetamu. Sebelum saya pergi dengan lebih jauh lagi, saya ingin tanya kepada kamu semua, apakah maksud tetamu? Dalam bahasa Inggeris kita panggil guest. Pernah dengar perkataan VIP? VIP ialah very important person. Jadi, apa sahaja yang tergambar di kepala kita apabila bercakap tentang tetamu ialah orang yang datang ke rumah kita. Jadi, apa konsep tetamu di dalam Islam? Maksud tetamu ialah orang yang diundang untuk menghadiri atau menziarahi sesuatu majlis. Majlis ke, tempat ke, atau apa-apa sahaja tetamu yang diundang, itulah yang dikatakan tetamu. Sekiranya tidak diundang, datang juga, adakah kita perlu melayani tetamu tersebut? Ya, disebabkan kita tidak boleh mengatakan tidak kepada orang yang hadir. Kita tidak boleh halau kerana itu tidak baik di dalam Islam. Seterusnya, apakah hukum melayani tetamu? Hukum melayani tetamu ialah wajib. Kenapa wajib? Disebabkan bukti keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Ada hadis yang menyatakan tentang betapa pentingnya kita memuliakan tetamu. Jadi, sebagai orang Islam, kita mestilah memuliakan tetamu. Seterusnya, inilah hadis yang saya sebut. An Abi Shuraih Al-Khuza'i radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Riwayah Al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya, daripada Abu Shuraih Al-Khuza'i radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamunya. Apa yang hadis ini pesan? Pertama, terima tetamu seadanya. Jangan pilih kasih. Tetamu walaupun miskin tetap tetamu, kaya tetap tetamu, sombong tetap tetamu kita. Jadi tugas kita adalah terima seadanya. Seterusnya, layan.
kena layan tetamu. Jangan tetamu kita datang self-service. Semuanya tetamu kita yang buat. Kita kena muliakan tetamu kerana tetamu tu datang. Jadi, bila tetamu tu kita layan, kita dah buat apa yang Islam pesan. Dan seterusnya, memuliakan tetamu. Cara memuliakan tetamu ada banyak. Jadi, kita akan pergi sebentar lagi. Bagaimanakah kamu melayan tetamu? Ini persoalan yang saya ingin timbulkan kepada anda. Tetamu pernah datang ke rumah? Bagaimana cara kamu melayan tetamu? Ini termasuk di dalam adab melayan tetamu. Jadi kita semak sama-sama. Adakah anda pernah buat perkara ini atau adab-adab ini semasa tetamu datang? Kita tengok yang pertama. Baiklah. Yang pertama ialah menyambut kedatangan tetamu dengan mesra dan gembira. Bila tetamu datang, jangan buat muka masam. Tak suka, jangan tunjukkan di muka. Kerana tetamu dikatakan membawa rezeki, membawa rahmat. Jadi, tetamu yang datang perlulah disambut dengan gembira dan mesra. Apa nilai tersirat yang ada di sini? Nilai tersirat yang ada di sini ialah nilai kegembiraan. Seterusnya, yang kedua, memberi salam dan bertanya khabar. Tetamu yang datang tu, kita salam. Jika boleh, salam. Sekurang-kurangnya kita jawab salam. Dan tak salah pun, sekiranya kita juga yang memulakan memberi salam. Memanglah pelik, tapi tak salah kalau kita buat. Seterusnya, bertanya khabar. Tanya dekat tetamu kita, khabarnya macam mana, keluarganya, apa-apa sahajalah. Okay? Nilai yang tersirat di sini ialah ambil berat. Kita ambil berat tentang tetamu kita. Dan seterusnya, ini salah satu juga tugas kita dalam melayan tetamu. Dan yang seterusnya, yang ketiga, menyediakan tempat yang sesuai kepada tetamu. Di mana tempat yang sesuai bila tetamu datang? Kalau tetamu datang di rumah, hall, tempat duduk, sediakan. Jangan pula tetamu tu datang, biar je berdiri tegak macam tiang. Jangan. Sebab tetamu yang datang tu, kita nak dia selesa. Jadi, kita sediakan sekurang-kurangnya tempat. Tak perlu bagi kursi mahal-mahal. Apa yang ada kat rumah kita tu, kerusi tu boleh. Apa-apa sahaja. Yang seterusnya, yang keempat, sediakan juadah. Apa yang ada, sekadarnya. Tak payah tanya tetamu kita, lapar ke, kenyang ke, nak minum ke, tak perlu. Kita terus buat, sediakan dan terpulang kepada tetamu kita, nak makan, nak minum. Yang penting kita jemput dan sediakan juadah. Tak kisahlah minuman ke, kuih-muih ke, dan tak perlu benda yang mahal-mahal, kecuali mampu. Dan seterusnya, memberi layanan yang ikhlas dan baik. Bila tetamu datang ni, kena layan dengan ikhlas dari hati. Jangan kita tengok tetamu tu kaya, barulah kita nak baik. Kalau tetamu tu yang datang tu buruk, kita tak suka, kita buat tak tahu. Semuanya sama. Jadi, tugas kita ni, yang nombor 5 ni, memberi layanan yang ikhlas dan baik. Itu tanggungjawab kita dalam melayan tetamu. Seterusnya, kita lihat
Apakah kepentingan memuliakan tetamu? Saya nak tanya kamu semualah. Apa kepentingannya? Kepentingan ni lebih kepada kelebihan, faedah apa yang kita dapat bila kita memuliakan tetamu. Okey? Pertama sekali, mestilah mendapat pahala disebabkan tuntutan hadis dan Allah suka. Yang kedua, disayangi masyarakat. Bila kita muliakan tetamu, takkanlah orang benci sebab kita amalkan adab-adab melayan tetamu. Yang ketiga, merapatkan silaturahim atau mengeratkan, bukan mengerat, mengeratkan silaturahim. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Yang keempat, semestinya lah memberi kebahagiaan kepada yang melayan tetamu, dan tetamu sendiri pun rasa bahagia. Bayangkan, kalau anda datang ke rumah seseorang, anda dilayan dengan baik, penuh hormat. Anda suka atau tidak? Anda bahagia atau tidak? Pastilah bahagia. Dan yang terakhir sekali, menyemai rasa kasih sayang. Macam mana pula memuliakan tetamu ni boleh menyemai kasih sayang? Sebab kita ada amalan hormat menghormati, ada tanya khabar tadi kan. Seterusnya dapat menyemai kasih sayang secara tidak langsung. Jadi di akhirnya, bila kita dah habis topik ni, kesimpulannya kita nak pergi balik, ya. Yang pertama sekali, anda dapat ke tidak, atau kamu, apakah maksud tetamu? Boleh jawab? Seterusnya, apakah hukum memuliakan tetamu? Yang ketiga, apakah hadis yang berkaitan tentang memuliakan tetamu? Riwayat apa? Dan apa pesanan hadis? Seterusnya, bagaimana cara melayani tetamu atau adab-adab melayani tetamu? Dan yang terakhir sekali, kepentingan memuliakan tetamu. Jika ada 5 persoalan ini, 5 perkara ini dapat dijawab, maka kamu tak perlu ulang video ini lagi. Tetapi sekiranya ada perkara yang kamu terlupa ataupun tidak ingat, contohnya, apakah maksud tetamu? Tidak ingat, maka saya pesan kepada kamu atau anda untuk ulang balik video ini. Tidak salah untuk kita ulang sampai kita faham. Bila dah faham, jangan lupa untuk buat. Bila kita buat, baru kita boleh ingat. Jadi, sampai itu sahaja. Assalamualaikum.